uh, empat ibarat bermula daripada khaliqun bila hajah, raziqun bila mu'nah, mumitun bila makhafah, ba'ithun bila masyaqqah. Jadi empat ibarat ini mempunyai jalinan persamaan maksudnya di antara satu dengan yang lain, iaitu apa? Kalau selepas daripada Allahumma salli ala Muhammad, ba'isun bila masyaqqah, selepas itu perkara lain ataupun mawdu' lain. Jadi empat ini dia di bawah satu kenyataan bahawasanya adamu tawaqqufi kamali sifatihi ala syai'in min makhluqatihi. Maknanya ia dibaca bersekali. Khaliqun bila hajah, raziqun bila mu'nah, mumitun bila makhafah, ba'ithun bila masyaqqah. Faham? Daripada nombor 1 sehingga nombor 4 dia ada jalinan. Di bawah tajuk apa? Adamu tawaqqufi kamali sifatihi ala syai'in min makhluqatihi. Tidak bergantung kesempurnaan sifatnya kepada sesuatu daripada makhluk. Cuba kita perhatikan rentetan daripada keempat-empat kenyataan ini. Perkara pertama disebut tentang penciptaan, khaliq. Selepas dicipta untuk kelangsungan kehidupan, maka makhluk itu memerlukan apa? Memerlukan tanggungan untuk dia melangsungkan kehidupannya. Tanggungan untuk melangsungkan kehidupan itulah yang dipanggil rezeki. Faham? Khaliq ini adalah semata-mata mengeluarkan daripada adam, daripada tiada kepada ada. Setelah makhluk itu ada, sebelum dia mati, khususnya manusia lah, khususnya haiwan, makhluk bernyawa, dia hidup. Mula-mula Adam, lepas Adam wujud. Kelangsungan wujud itu memerlukan tanggungan. Memerlukan apa? Tanggungan. Jadi tanggungan yang diperolehinya bagi kelangsungan kehidupannya, itulah dipanggil rezeki. Faham? Kemudian mati, kemudian hidup semula. Ini untuk manusia dan jin. Nampak tak dia punya rentetan dia? Oleh kerana akidah ini nak dipersembahkan ataupun sepatutnya diiktikadkan oleh manusia, maka manusia hendaklah beriktikad bahawasanya yang mengeluarkannya daripada Adam ialah Allah, yang menanggung kelangsungan hidupnya berbentuk rezeki adalah Allah, yang bakal melenyapkan wujudnya itu ataupun kehidupannya adalah Allah, mumit. Dan dia sebagai manusia dan jin akan dibangkitkan semula. Faham? Jadi itu yang dimaksudkan empat ibarat ni ada kaitan di bawah satu tajuk, iaitu kesempurnaan sifat Allah, tidak memerlukan, tidak bergantung kepada apa pun. Dia mencipta tidak berhajat, memberi rezeki tanpa mu'nah, tanpa payah, tanpa masyaqqah. Bila mu'nah maksudnya bila masyaqqah. Kemudian mumit, dia mematikan tanpa takut.
Dan dia bangkitkan semula tanpa kepayahan. Faham? Tanpa payah pun untuk bangkitkan semula setelah mati. Setelah kamu faham rentetan ataupun jalinan antara 4 ibarat ini, kita pergi kepada yang pertama, yang kedua, iaitu raziqun bila mu'nah. Raziqun bila mu'nah. Raziqun bila mu'nah ini, mu'nah ni apa maksud mu'nah? Mu'nah ni beban. Faham? Beban. Seperti mana seorang ayah, dia nak memberi rezeki, maksudnya nak sara anak dia, dia perlu buat sesuatu lah. Dia perlu buat sesuatu. Paling basic dia kena apa? Dia kena menggunakan fikiran dia. Dia kena kerahkan otak dia, macam mana nak dapatkan saraan untuk keluarga dia. Dia kena apa? Dia panggil i'malu fikir. Dia perlu menggunakan fikir dia. Setelah dia menggunakan fikir dia, dia perlu mengerahkan tenaga dia. Dia perlu memperuntukkan tenaga dan masa dia. Faham? Iaitu dia perlukan kasab. Dia perlukan apa? Kasab. Dan bila dia mula bekerja, mengerahkan tenaga, membelanjakan masa dia, maka akan ada apa? Akan ada ta'ab, penat. Faham? Dan bila penat, kalau berlaku setiap hari, akan ada masyaqqah, beratlah. Maksudnya dalam nak hasilkan saraan untuk keluarga, memberi rezeki dari sudut majazi. Faham? Maksudnya seorang ayah ini menyara keluarga dia, kita pun guna kan. Dalam erti kata yang lain, memberi rezeki kepada, mencari rezeki kepada keluarga dia secara majazi, maka semua perkara yang disebutkan tadi perlu ada. Faham? Perlu menggunakan fikiran dia, mengerahkan idea dia, menggunakan tenaga dia, maka akan terhasillah penat, akan terhasillah masyaqqah. Maka itu semua adalah makna mu'nah. Faham? Itu semua adalah makna mu'nah. Dan dalam akidah kita, Allah memberi rezeki tanpa perlu semua yang disebutkan tadi. Faham? Tanpa perlu kepada semua yang disebutkan tadi. Okey, kita tengok ayat Al-Quran. Dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin. Baca. Mimma amilat aydihim. Baca. Surah baca. Surah Yasin. Saya nak suruh ni baca ke? Tuan Mak. Boleh? Apa ayat dia? Lagi? Mana ayat saya suruh baca? Bukan ada amilat aidihim. Mana aidina? Baca. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيديهم فهم لا يشعرون
Mana satu betul? Ha? Surah Yasin sampai Yasin bagi tidur. Ha? Masih sebelum tu. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. Jadi mula daripada ayat apa tadi? Mula daripada ayat apa tadi? Alam yarau kam ahlakna qablahum min al-quruni la yarji'un wa in kullun lamma jami'ul ladaina muhdarun. Dia sebenarnya mula daripada yang lepas tu. Wa ayatun Baca. Dia di situ. Wa ayatul lahumul ardul maitatu. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. Di ayat ni kamu akan belajar dalam usul tafsir. Ketika Allah Ta'ala ingin menerangkan kepada manusia yang degil ni tentang kekuasaan dia menghidupkan yang telah mati. Ayat seumpama ni kamu akan temui dalam Quran berkali-kali, iaitu Allah Ta'ala menjadikan tanah yang mati dihidupkan semula sebagai contoh hidup. Sebab benda tu berlaku depan mata manusia, supaya dia boleh kias dan dia boleh faham tentang kekuasaan Allah. Nak tunjukkan kebangkitan semula itu nanti bila kiamat dunia. Takkan nak tunggu kiamat dulu baru dia nak beriman adanya kebangkitan semula kan? Kalau setelah hari kiamat baru dia nak beriman, iman sudah tidak diterima. Maka Al-Quran menggunakan pendekatan memberi contoh hidup, contoh yang ada di sekeliling manusia, untuk dia dapat ayat, dia dapat tanda untuk kiaskan dengannya memahami kebesaran Allah. Faham? Dan kaedah yang sama sebagai dipanggil apa? Muzakkir, orang yang nak mengajak manusia kepada Allah, dia menggunakan kaedah yang sama. Itu ketika kita nak ajak manusia kepada kebesaran Allah, maka kita memberi contoh yang berlaku di sekeliling manusia. Itu adalah gaya Al-Quran. Faham? Gaya Al-Quran dalam nak menerangkan kebesaran Allah, kepercayaan kepada kehidupan selepas mati. Dan cubalah kamu tengok, wa ayatul lahumul ardul maitatu, bumi yang mati. Bumi ini tak bergerak pun. Kita nampak bumi ini macam sesuatu yang sunyi. Tanah, kalau kita tengok tanah kan, tak ada nyawa, tak bergerak, tak bercakap. Bumi mati. Tapi tiba-tiba saja dia menjadi kebun yang indah bila dikenakan hujan. Bahkan boleh jadi hutan belantara kalau dibiarkan lama-lama. Jadi begitulah juga perumpamaannya. Allah Ta'ala boleh keluarkan benda yang hidup daripada sesuatu yang mati kan. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna lahum apa ya? Minha habban faminhu ya'kulun.
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. Yang kita nak jadikan maudhi'ul istishhad tu ayat yang ni. Liyakulu min thamarihi wa ma amilat wa ma amilatu aydihim afala yashkurun. Ini Syekh Mutawalli Sya'rawi sebut dalam tafsir dia. Hasil bumi ni, cara manusia makan hasil bumi ada dua cara. Pertama, dia makan terus. Makan terus macam buah rambutan terus makan, tak perlu nak proses. Faham? Buah durian, buah tu, buah ni. Tapi ada juga makanan manusia yang diproses. Dia tak makan terus mentah daripada hasil bumi. Dia akan proses. Proses lah, buat jadi cekodok ke, jadi nasi ke. Nasi contoh paling dekat lah. Kita tak makan beras terus, tapi kita akan proses beras tu. Kita akan rebus dia, buatlah jadi nasi. Faham? Maka semua jenis makanan yang mana makanan itu adalah memproses hasil bumi, maka ia semua terkandung dalam firman Allah, ya'kulu min thamarihi wa ma amilathu aydihim. Itu faham? Liya'kulu min thamarihi, itu ayat wa ma amilathu aydihim. Dan apa sahaja yang diusahakan, dibuat kerja oleh tangan-tangan mereka. Tapi itu semua daripada hasil bumi yang Allah Ta'ala keluarkan. Faham? Keluarkan untuk manusia. Nak bagi tahu manusia itu dalam menghasilkan rezeki untuk dia sendiri pun ada kerja buat yang dia kena lakukan. Faham? Itulah maudhu'ul istishhad. Adapun Allah Ta'ala raziqun bila mu'nah. Faham? Memberi rezeki tanpa perlu kepada mu'nah. Duduk. Kemudian kita cari ayat-ayat yang berkaitan dengan kenyataan ini. Dalam kitab Syarah Kabir ini, Syekh Said Foda membahaskan satu perkara yang penting juga, pemahaman yang betul, lurus tentang ayat Al-Quran yang ada kaitan dengan akidah, iaitu ayat yang menyebut tentang kun fayakun. Ayat yang menyebut tentang kun fayakun. Seperti mana yang ma'ruf yang kamu tahu dalam surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Okey, baca ayat sebelumnya. Baca ayat sebelumnya. Sebelum lagi lagi sebelum tu lagi ayat tu. Awalam yaral insan. Awalam yaral insan. Mulai dari situ. Antara masalah akidah yang ditangani oleh Al-Quran adalah masalah akidah tidak mempercayai kebangkitan selepas mati. Ini masalah akidah. Tapi ini kufur punya akidah. Tidak mempercayai kebangkitan selepas mati. Sebab itu dia termasuk rukun iman kan? Termasuk rukun iman? Tak ada. Beriman kepada malaikat lagi? Nabi lagi? Kitab.
Ha? Hari kiamat. Ada beriman hari kiamat. Dia ada satu lagi, beriman kepada al-ba'thi wan nusyur dalam sebahagian mazhab. Faham? Dikhususkan lagi hari kiamat satu bab. Kebangkitan selepas mati dia disebut lagi, dia tujuh. Faham? Kita kata al-ba'th wan nusyur tu semua duduk dalam beriman pada hari kiamat. Jadi itu memang masalah akidah. Yang bergelut dengan masalah akidah ni daripada kalangan mereka yang hidup pada zaman Rasulullah, yang ia terus relevan sampai hari ini. Ada je golongan yang macam ni, iaitu golongan apa? Musyrikin. Faham? Golongan musyrikin. Orang Nasrani percaya kebangkitan selepas mati. Orang Yahudi percaya kebangkitan selepas mati. Mungkin dalam Hindu ke Buddha ke, dia ada lah, dia ada istilah nirvana. Faham? Syurga, bersatu dengan Tuhan. Buddha. Dia ada juga istilah neraka. Bahkan neraka tu sendiri bahasa Sanskrit. Faham? Narak, bahasa Sanskrit. Kita panggil neraka. Tapi orang musyrikin Mekah ni tak percaya. Secara umumnya semua ayat yang ada kaitan dengan al-ba'th wan nusyur ini ditujukan kepada mereka secara permulaan, dan seterusnya mereka yang seumpama mereka sampailah hari kiamat. Kita jumpa banyak kali dalam Quran sebut ulang kan, dengan pelbagai angle penjelasan, dengan pelbagai uslub. Bila Quran sebut banyak kali, tujuannya adalah untuk mendatangkan yakin tu, membuang segala syubhat-syubhat yang melingkari otak dia sampai dia mengingkari apa? Kebangkitan selepas mati. Sedangkan mereka ni atas agama Nabi Ibrahim. Atas agama Nabi Ibrahim. Maksudnya agama langit lah asal ke. Agama yang memang ada kebangkitan selepas mati tu, ada dalam juzuk akidah dia. Tetapi dengan sebab masa yang sangat lama, dia boleh terus padam. Bukan, kalau orang Yahudi dengan orang Nasrani, mereka punya kepercayaan kebangkitan selepas mati itu dia punya asas ada, tetapi dengan pemahaman yang salah, yang sesat. Tapi adalah fil jumlah mereka mengakui akan ada kebangkitan selepas mati, syurga, neraka, itu semua ada, tapi dengan kefahaman yang salah. Betul tak? Waqalatil apa? Lan yadkhulal jannata illa apa? Surah Baqarah. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Ini contoh. Sebab itu dia ada orang yang asas akidah tu sendiri tak ada. Daripada asas tak ada dah. Dia memang tak percaya langsung kehidupan selepas mati. Satu lagi, asas ada tapi salah. Dia punya tafsir tu salah. Faham? Asas tu betul, tapi tafsir tu salah. Faham? Contoh macam Yahudi lah. Tafsir salah, mereka kata yang akan masuk syurga ni Yahudi ataupun Nasrani saja. Itu dipanggil tafsir yang salah. Betul tak? Macam Mu'tazilah mempercayai kehidupan akhirat, tapi ada perkara tentang akhirat ni yang mereka punya akidah itu dianggap menyeleweng. Antaranya, mereka menafi akan berlakunya ru'yatullah, melihat Allah di hari akhirat. Tafsir itu salah. Ada yang menafikan tentang kewujudan mizan, timbangan. Faham? Contoh, timbangan neraca. Neraca timbangan dengan erti kata memang timbangan, dia bukan majazi. Semua ayat tentang timbangan dalam Quran, dia bukan dia panggil metafora ke. Tak, dia memang real, memang akan ada benda yang menimbang amal. Wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah.
Tapi ada aliran yang mana dia salah dalam memahami akidah tentang apa? Tentang mizan dan lain-lain. Okey. Panjang tu. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Manusia tidak melihat ke, tak berfikir ke, tidak tahu ke bahawasanya kami telah mencipta mereka daripada nutfah, daripada air mani. Fa idza lil fujaiyah fa idza huwa khasimun mubin. Tiba-tiba bila dia dah besar, bila dia rasa dia cerdik, dia menjadi khasim, menjadi musuh pada Tuhan. Bukan sekadar musuh tapi khasim. Khasim ni kalau dalam mahkamah kita punya lawan tu, lawan kita. Maksud mahkamah kan ada dua pihak. Jadi pihak lawan tu dia panggil khasam. Faham? Dia akan debatkan untuk membuktikan kita tu salah. Mahkamah. Jadi manusia pun macam tu. Bila dia dah besar, dia punya percakapan dia berhujah pula dengan Tuhan, berhujah dengan utusan Tuhan. Nak membuktikan apa yang utusan Tuhan tu cakap tu salah. Faham? Padahal asal usul mani je. Fa idza, bila dia dah dewasa, huwa khasimun mubin. Dan kemudian Allah Ta'ala menceritakan apa ayat yang dia guna ketika dia tidak mempercayai kebangkitan selepas mati. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man, itu ayat dia, qala man yuhyi al-'idhama wa yaramim. Dia tak percaya kan, maka dia bertanya siapakah yang hidupkan, bagi nyawa balik kat tulang setelah dia telah hancur. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah. Bagi tahu kepada mereka yang menghidupkan tulang itu sebelum dia tiada, yang itulah juga yang akan menghidupkan dia selepas dia binasa. Faham? Yang tu Allah Ta'ala lah maksudnya. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah wa huwa bikulli khalqin alim alladhi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun awalaysa alladhi. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sama juga guna kaedah yang sama, iaitu ambil benda yang ada di sekeliling mereka untuk fahamkan mereka kenapa boleh berlaku kebangkitan selepas mati. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebutkan tentang alladhi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara, daripada pokok, daripada kayu yang segar. Kayu ni basah kalau segar, tapi daripada kayu tu boleh keluar api. Faham? Orang hidupkan api bagi kayu tu, dia gesek-gesek keluar api. Sepatutnya kayu segar boleh keluar api, kayu kan basah tapi keluar api. Alladhi ja'alakum minasy-syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim innama amruhu an. Jadi ayat ni nak menerangkan bahawasanya untuk menafi, sebab dalam bab ini kita mengatakan semua benda yang wujud ni dia bertakluk pada iradatullah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ayat ni kalau tak difahami dengan betul pun dia akan bawa jadi salah pula faham tentang iradatullah. Seolah-olah ayat ni mengatakan untuk menjadikan sesuatu kena ada dua. Pertama, iradah. Yang kedua, perkataan kun. Faham? Maknanya dia bukan mujarradul iradah. Dia bukan iradatullah tata'allaq bil mungkin maka jadi. Tak. Dia ada satu lagi fasa, iaitu kun. Maknanya antara iradah dengan jadi tu dia ada kun.
Sedangkan yang kita belajar dalam akidah mujarrad, maksudnya semata-mata bertakluknya iradatullah. Ada benda yang mungkin, mana benda tu akan terkesan. Faham? Kerana iradatullah ni ta'alluq dia ta'thir, dia memberi kesan. Kalau iradatullah untuk orang tu hidup, bagi hidup lah. Faham? Orang tu ada anak, terus ada anak. Dia tak perlu pun perkataan kun. Sebab kita pun belajar dia adalah zat yang khaliqun bila hajah. Antara hajah itu adalah kun. Iradatullah ini dia ta'thir. Dia bukan macam iradatullah ni, jangan faham macam maksud kita bahasa Melayu kehendak. Kita pun faham kan, bila kita berkehendak, benda tu bukan terus jadi. Kita kena buat dulu. Faham? Kita nak masak nasi, nak datang dulu kan. Tapi kalau dia tak bergerak, dia tak ada action, nasi itu tak masak. Jadi kalau kita faham maksud iradah tu kehendak dalam bahasa manusia, so kita tak akan faham tauhid maksud iradah. Iradatullah ini dalam akidah dia ta'alluq, dia ta'sir. Ta'alluq ilmu bukan ta'sir kan, inkisyaf. Tapi ta'alluq iradah ni jadi. Maka baca apa yang ulama tafsir kata tentang kun fayakun. Jadi kun fayakun ni dia adalah hanya perkataan majaz untuk menerangkan suratul injaz. Faham? Bahawasanya begitu pantas sekali. Ayat ni pun rentetan tentang kebangkitan semula. Kebangkitan semula. Manusia manusia mengingkarinya, memuskilkannya, maka Allah Ta'ala terangkan tentang kuasa mutlak dia dalam ayat ini, innama amruhu idza arada syai'an kun fayakun. Kenapa kamu rumit sangat nak faham dia? Dia jadi rumit nak faham tu sebab dia punya otak tu terikat dengan dunia. Dia cuba nak kiaskan kudrat Allah dengan kudrat sekeliling dia. Tu yang tak lepas-lepas lagi. Dia punya otak tak lepas. Faham? Sebab apa? Sebab dia masih terikat dengan tajribah. Terikat dengan tajribah. Maka dia tak boleh nak faham tentang perkara ni. Okey? Jadi raziqun bila mu'nah ni tanpa perlu kepada hatta kun pun. Itu dia punya gayah dia. Kemuncak kepada akidah kita tentang iradatullah, Allah Ta'ala memberi rezeki tanpa mu'nah, hatta tak perlu pun kepada kun. Tak perlu pun kepada kun, kerana semata-mata mungkin itu bertakluk kepada iradatullah, maka ia pasti akan berlaku. Maka kita carilah apa-apa ayat yang Allah Ta'ala terangkan yang dia bagi rezeki. Kumpulkan. Kau ini kira sahabat terakhir lah. So muzakarahkan apa sahaja keterangan. Siapa ada tulis? Sepatutnya semua tulis. Elok-elok. So kita punya sahabat sampai sini, dan periksa pun sampai sini lah. Sebelum kita masuk kitab ni kan ada dia punya tarjamah ke pengarang kan, apa benda sejarah tauhid ke apa ke. Semua yang disyarah berpotensi untuk ditanya. Itu khulasahnya. Itu dia punya apa, makam dia. Semua yang saya sebut dalam kelas ni berpotensi untuk ditanya. Akan ditanya tak pastilah kan. Sebab bila Syafawi ni, dia soalan dia tak sama. Kalau Tahriri 6 soalan tu, dia akan jadi semua orang akan dapat soalan yang sama. Tapi bila Syafawi, soalan dia jadi tak tahu lah. Apa yang ada kat otak kita tanya dia. Faham? So kita ada masa seminggu baca. Yang penting tu, contohnya ayat Quran. Kalau macam contoh masa sampai akidah tu kita sebut ayat Quran, sebut apa ayat yang ada kaitan dengan sifat Allah memberi rezeki. Contoh kan,
apa-apalah. Innallaha huwa razzaq wa ma min dabatin fil ardi, dan lain-lain. Faham? Yang menunjukkan Allah memberi rezeki. Kemudian sifat-sifat tu dia ada ta'arif dia kan. Contohnya hayah, apa ta'arif dia? Sifatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala. Apa itu? Tumakin apa? Minal ittisaf bi sifatil kamal. Itu antaranya lah. Kan ditanya. So kita belajar akidah ni sebagai keperluan, bukan sebagai pelajaran. Faham? Sebab benda ni kan wajib. Faham betul-betul tentang akidah ni benda wajib. Jadi tak perlulah kita nak belajar atas dasar tekanan kan. Benda ni wajib. Kalau tak ada periksa pun saya kena tahu, saya kena faham betul-betul. Khususnya kalau kita akan menjadi ulama pembimbing umat pula. Jadi orang yang nak bimbing umat dalam bab akidah contohnya, jadi sudah tentulah pembimbing tu sendiri kena faham dulu, faham yang betul. Dan apa yang dia nak terangkan kepada umat ni masalah yang kritikal. Kritikal ni maksudnya sangat penting. Kesilapan di dalamnya akan menjerumuskan kepada bahaya yang dahsyat lah dalam bab agama. Jadi atas semangat dan dorongan tu kita belajar pelajaran ni dan kita cuba faham, cuba ingat untuk diri sendiri. Faham tak? Tak perlu nak belajar kerana periksa. Sebab ini benda yang wajib, yang wajib dan dipelajari atas dasar tanggungjawab, atas dasar tanggungjawab kepada diri sendiri dan kepada umat. Okay. Ambil bait syair ni 243. Jadi apa perkara yang ada kaitan dengan jauharah, saya cuba akan ambil juga supaya kamu biasa dengan kitab ni. Jadi kan marasah kita tak belajar, dan kalau tak diperkenalkan kepada pelajar, mungkin sampai habis kelas 8 pun dia tak pernah dengar kitab Jauharatul Tauhid. Dia tak pernah dengar kitab Aqidah Nasafiyah ke, Nurul Zalam ke, Aqidatul Awam ke, Marzuqi. Sedangkan dekat luar ni benda tu masyhur, tak perlu rumit-rumit pun untuk tahu. Jadi kalau tak dia bagi tahu, kita yang masyhur pun tak tahu juga kan. Di Jauharah Tauhid ni kitab yang memang masyhur, mau belajar dalam bab tauhid dalam bentuk nazam kan. Kita ada buat kelas seminggu sekali. Jadi apa yang kita rasa ada kaitan, sebutlah, supaya walaupun tak dapat sebut semua, tapi adalah munasabat dengan kitab ni. Dia ada satu perkara berkaitan dengan akidah ni. Satu, ya, apakah ta'rif rezeki? Satu. Yang kedua, adakah rezeki yang haram juga dipanggil rezeki? Yang kedua ni lebih penting lah daripada yang pertama. Mu'tazilah, mereka mengatakan yang dipanggil rezeki hanyalah yang halal sahaja. Maksudnya innallaha huwar razzaq tu, semua ayat yang berkaitan dengan rezeki, yang dimaksudkan adalah yang halal. Kalau makanan yang haram yang dimakan oleh manusia, itu bukan Allah yang bagi rezeki. Itu akidah dia. Kita kata tak. Sebab kita fahamlah kenapa Mu'tazilah sebut macam ni. Sebab dia dalam bab yang lebih tinggi daripada itu. Semua perbuatan buruk yang dibuat oleh manusia itu adalah perbuatan yang dia cipta sendiri, bukan Allah yang cipta. Maknanya di sisi mereka ada pencipta selain Allah, iaitu manusia mencipta buatan buruknya. Jadi samalah bab ni. Ada juga razik selain Allah, iaitu rezeki yang haram. Faham? Dia rezeki yang haram ni, dia jadi haram tu dari sudut syarak lah. Dari sudut syarak, maksudnya daripada Allah benda tu bukan haram.
Tapi bila iktibar perbuatan manusia, maka dia akan jadi haram. Faham tak? Okey. Jadi ambil dua rangkap ni, khulasah pada masalah ni. Warizqu 'indal qaumi ma bihin tufi' wa qila la bal ma mulik wa mattubi'. Ma mulik wa mattubi'. Warizqu 'indal qaumi ma bihin tufi' والرزق عند القوم ما به انتفع وقيل لا بل ما ملك وما اتبع والرزق عند القوم ما به انتفع وقيل لا بل ما ملك وما اتبع. Al-qaum yang dimaksudkan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Warizqu indal qaum, bermula rezeki itu di sisi al-qaum, maksudnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Tarif dia adalah ma bihin tufi'. Sesuatu ma tu ma mazariyah, sesuatu yang untufi' bihi, jar majrur telah ditakdimkan. Biasanya ma untufi' bihi, sesuatu yang telah diambil manfaat. Maksudnya kalau orang beli makanan, dia beli baju, yang dipanggil rezeki adalah yang dia dah makan sahaja. Yang dia tak sempat makan, orang lain makan, makanan tu busuk dan seumpamanya, itu bukan rezeki. Kalau makanan yang dimakan, kalau minuman yang telah diminum, itulah maksud rezeki. Kalau baju yang dia dah pakai, kalau dia beli baju disimpan, dia dipanggil menjaga je, penjaga. Dan benda itu bukan rezeki menurut ta'rif Ahli Sunnah wal Jamaah. Adapun waqilalah, dikatakan tidak, maksudnya bukan begitu, bukan seperti yang dikatakan tadi. Bal, bahkan rezeki ini adalah ma mulik, sesuatu yang dimiliki. Orang ada duit banyak, semua duit itu rezeki dia. Kita kata tak, selagi duit itu dia tak pakai, itu bukan rezeki dia. Faham? Dia mungkin dia menjadi penjaga rezeki orang lain. Tak tahu jadi rezeki waris dia ke, jadi rezeki pencuri ke, jadi rezeki api ke apa, tak tahu. Selagi dia tak guna duit tu, maka dalam definisi rezeki itu bukan rezeki. Faham? Wa qila la bal ma mulik. Kemudian wa mattubi, ma tu manafi. Mattubi itu, ma itu adalah manafi, maksudnya tidaklah diikuti akan dia qil ini. Naik fa'il kembali kepada qil, al-qil. Tidaklah qil ini diikuti. Sebab ini Mu'tazilah. Sebab apa dia punya bahaya akidah ni? Ini khilaf ni khilaf lafzi ke tak? Khilaf ni bukan khilaf lafzi, dia khilaf hakiki. Kalau berdasarkan akidah Mu'tazilah, sebab kita punya kaedah dia, seseorang itu tidak akan mati selagi rezeki dia masih berbaki. Dia tak akan mati. Selagi rezeki dia tak ambil habis, dia tak akan mati punya. Kalau pakai akidah Mu'tazilah ni, ada keadaan orang mati, rezeki dia tak habis lagi. Kalau makna rezeki benda kita simpan, ialah dia duit itu tak guna lagi, dan duit itu rezeki dia. Maksudnya ada orang meninggal dunia, dia belum habis guna rezeki dia, sedangkan tak berlaku macam tu kan. Kematian adalah tanda rezeki orang dah habis. Kalau berdasarkan Mu'tazilah, ada orang mati, ada sebahagian rezeki dia belum habis lagi. Tak boleh. Faham? Itu yang kedua. Rangkap kedua, ni masalah kedua. Fayarzuqullahul halala fa'lama
ويرزق المكروه والمحرم فيرزق الله الحلال فاعلمه ويرزق المكروه والمحرم ويرزق الله الحلال فاعلمه ويرزق المكروه والمحرم. Jadi kenyataan ini pun sama rad Mu'tazilah kak. Mu'tazilah kata apa? Bi annal harama la yakunu rizqan. Yang haram ni bukan rezeki. Ini sebenarnya adalah terbitan daripada asas akidah mereka yang serong. Dia ada satu akidah kamu dah belajar dalam jawab-jawab. Mereka ada akidah dipanggil tahsin dengan taqbih. Al-aqliyah ini. Faham? Jadi fayarzuqullahu al-halala fa'lama wa yarzuqul makruha wal muharrama. Nah, ini adalah menerangkan akidah kita. Rezeki yang halal ke haram ke, yang bagi itu Allah. Faham? Yang bagi itu adalah Allah. Kalau kita kata rezeki yang haram itu bukan Allah yang bagi, siapa yang bagi? Siapa yang bagi? Sebutlah nama siapa-siapa. Oh, maknanya di sana ada pemberi rezeki selain Allah. Faham? Mengisbatkan razik selain daripada Allah, sedangkan innallaha huwar razzaq. Ayat ini ayat penegasan, ayat qasam, hanya saja sesungguhnya Allah itu hanya saja pemberi rezeki. Ada huwa kat situ, dhamirul fasl. Qasam dalam balaghah. Sesungguhnya in takkid, jumlah ismiyah lagi, kemudian didatangkan dengan alif lam pada khabar, didatangkan pula dhamirul fasal. Kamu mungkin dah sampai kot dalam balaghah. Itu semua memberi makna hasab. Faham? Hasab dan takkid. Sesungguhnya Allah lah semata-mata pemberi rezeki. Kemudian datang pula dengan sifat mubalaghah. Nahnu narzuquka. Apa ayat dia? La nas'aluka rizqan bal nahnu narzuquka wal aqibatu. Allah. Subhanallah.